Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali kita dalam pelajaran kita pada hari ini, iaitu topik 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. Jadi kamu boleh merujuk buku teks sains tingkat 4 daripada muka surat 128 hingga 130. Dan juga kamu boleh download nota yang saya muat naikkan sama ada di WhatsApp ataupun Telegram. Dan nota itu bentuk PDP, PDF, dan kamu boleh buat turun sama ada kamu print atau kamu boleh simpan dalam kamu punya peranti kamu. Okey. Lihat pada apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi tadi kita dalam topik pergerakan dan pertumbuhan manusia ada dua subtopik, iaitu 6.2.1 menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan, dan 6.2.2 menjana idea yang masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Dan kamu sebagai pelajar diharapkan dapat memenuhi objektif pelajaran, iaitu A. menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan, B. dapat menerangkan masalah berkaitan sendi dan otot, C. menyatakan cara mengatasi masalah sendi dan otot, dan D. mencari maklumat kerjaya berkaitan tulang otot dan sendi. Okey, jadi untuk sesi kali ini, video pertama ini, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pusat kandungan, standard pembelajaran 6.2.1 menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, jadi bagi manusia untuk bergerak, berlari, melompat, berjalan, berenang, merangkak, dan apa saja pergerakan, manusia mesti ada sistem rangka dan otot. Dan otot ini pula, otot rangka ini bertindak melalui pengecutan dan pengenduran otot. Dan ianya bertindak, otot-otot ini bertindak secara berpasangan. Dan ia juga bertindak secara berantagonis, iaitu berlawanan. Itu satu otot akan kecut dan satu lagi otot akan mengendur. Okey, lihat rajah 6.12. Lihat pada gambar rajah membengkokkan lengan. Lihat ada dua otot yang berpasangan, iaitu otot bicep dan otot tricep. Otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Okey, ini yang katakan bertindak secara berpasangan dan secara berantagonis, berlawanan. Okey. Dan bila meluruskan lengan, otot bicep mengendur dan otot tricep mengecut. Jadi sebelum saya panjangkan lagi, nota ni pelajar sekalian boleh salin dalam buku nota dan praktis nombor 1. Okey, boleh tarikh hari ini, nama tarikh hari ini dan tarikhnya. Okey. Seterusnya, sendi. Sendi, apa maksud sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Okey. Jadi lihat pada contoh senang, sendi pada lutut, pada si tangan kita. Sini. So sini ada tulang, sini ada tulang. Dua-dua tulang ini bertemu dan yang mengaitkan adalah sendi. Okey. So sendi ni ada dua jenis, sendi bergerak dan sendi tak bergerak. Sendi bergerak ini membolehkan orang tu bergerak. Contoh, sendi ensel pada siku membolehkan tangan kita bergerak. Okey. Dan sendi tak bergerak pula tidak membenarkan anggota bergerak. Contoh sendi pada tengkorak. Tengkorak kita ada gabungan berbagai pertemuan berbagai
tulang. Jadi dia tak bergerak lah. Tak tahu kan, kalau bergerak tak tahulah macam otak kita. Okey. Ya. Lihat contoh rajah 6.13. Contoh sendi bergerak, ini sendi aksel. Ya, ada otot tricep, otot bicep, tendon, radius, ulna. Okey tak? Nama tulang. Ya. Ini kamu dah tahu masa kita belajar tentang struktur tulang manusia. Ya, radius, ulna, ligamen, sendi aksel. Okey. Okey, jangan lupa ini disalin dalam kamu punya buku nota. Okey, seterusnya. Lihat perbezaan sendi, ligamen, otot dan tendon. Sendi. Sendi tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Menggunakan pergerakan dan juga tidak menggunakan pergerakan. Ya, ada tempat dia boleh bergerak, ada tempat yang tak boleh bergerak. Contoh menjadi siku kita kan. Okey. Seterusnya ligamen. Ligamen tisu penghubung dua tulang. Yang tisu ini lihat, kenyal dan kuat. Dapat mengikat dan mengaut tulang. Dan ini memudahkan pergerakan. Seterusnya otot. Otot adalah tisu atau gentian yang selari antara sama lain. Mengandungi mitokondria. Mitokondria ini menghasilkan tenaga untuk aktiviti pengecutan dan pengenduran. Seterusnya tendon. Tendon pula adalah tisu penghubung otot dengan tulang. Okey, otot dengan tulang. Okey. Gabungan gentian ini adalah gabungan gentian kuat dan tidak kenyal. Okey. Daya pengecutan otot dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okey, lihat ya. Gambar jelas fungsi rajah 6.14, fungsi cecair sinovial, rawan dan tendon. Ya. Okey. Tengok gambar rakyat tu, pastikan otot, tulang, cecair sinovial, rawan dan tendon. Okey. Apa tu cecair sinovial? Cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan neutron kepada rawan. Cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Okey, seterusnya rawan atau tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Okey, rawan ni untuk pelajar usian, ya, dia bila kita meningkat usia, dia akan lama kelamaan dia akan haus. Ya, akan menjadi nipis. Ya. Jadi sebab kalau kamu perhati di kalangan orang tua, terutama orang tua yang obesiti, mereka selalu mengalami sakit lutut. Okey, antara punca mereka mengalami sakit lutut adalah rawan atau mereka ini telah menjadi nipis atau haus. Ya. Okey, dan juga antara juga kekurangan cecair. Okey, seterusnya tendon. Tendon adalah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Okey. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okey, ini soalan pengkukuhan. Okey, tolong jawab salin. Okey, jadi A, B, C dan D. Okey, arahannya lengkapkan ruangan di bawah tentang fungsi sendi, otot dan bahagian badan lain. A. Ya. A dot 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 ya, mengikat tulang dengan tulang. Apa perkara ikat tulang dengan tulang? Okey. Lihat sebelum ni kan, ya. Slide sebelum ni, ya. Apakah yang mengikat tulang dengan tulang? Okey, kamu boleh jawab dalam melalui mesej di bawah ni, ya. Ataupun juga kamu boleh dalam bawah YouTube ni, kamu boleh komen jawab soalan inilah. Okey. Jadi jawapannya sepatutnya tidak lari pada ligamen. Okey, B. Dot mengurangkan geseran antara tulang semasa pergerakan. Okey, mengurangkan geseran antara dua tulang semasa pergerakan. Okey, apakah dia? Okey, jawapannya rawan. Seterusnya C. Mengisi ruang dalam sendi dan bertindak sebagai pelincir di dalam sendi dan membekalkan
nutrien kepada rawan. Okey. Apa tu? Apa dia? Cecair sinovial. Okey, betul ya. Dan D, tisu penghubung yang mengikat otot kepada tulang. Mengikat otot kepada tulang. Okey. Jawapannya adalah apa dia? Ya, betul. Tendon. Okey. So ya, soalan pengukuhan yang kedua. Pasangan otot berantagonis melibatkan satu otot mengecut, manakala satu otot lagi mengendur untuk menggerakkan lengan. Pilih jawapan yang betul. Tengok A dan B ya. Tindakan membengkokkan lengan. Otot tricep mengendur. Otot bicep mengecut. Tendon, radius, ulna, tendon. Okey, tengok. Otot bicep dalam kurungan mengecut atau mengendur. Pilih satulah. Ya. Tendon menarik tulang, ulna atau radius ke atas. Lengan dibengkokkan pada masa yang sama otot tricep mengecut atau mengendur. Okey, apa jawapannya? Apa pilihan betul? Okey, kau fikirkan dulu. Pada itu, kita terus kepada bahagian B. Soalan nombor B. Silakan meluruskan lengan. Okey. Otot tricep mengecut, otot bicep mengendur. Tendon, radius, ulna. Okey. Otot tricep mengecut atau mengendur. Tendon menarik tulang, ulna atau radius ke bawah. Lengan diluruskan pada masa yang sama, otot bicep mengecut atau mengendur. Apakah jawapannya? Okey. Sudah fikirkan? Okey, cek semak jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu beri ini. Okey? Okey, dengar dengan teliti. Okey. Okey. A. Otot bicep mengecut. Tendon menarik tulang radius ke atas. Lengan dibengkokkan pada masa yang sama otot tricep mengendur. Okey, B pula. Jawapan B. Otot tricep mengecut. Tendon menarik tulang ulna ke bawah. Lengan diluruskan pada masa yang sama otot bicep mengendur. Okey. Itu saja untuk sesi yang pertama ini. Jumpa dalam sesi yang kedua. Terima kasih.